Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Madam Nick. Okey, perkongsian Madam Nick pada kali ini adalah sambungan daripada video bahagian pertama ya untuk Google Form. Okey, jadi Madam Nick akan tunjukkan langkah demi langkah untuk menghasilkan soalan, kajian ataupun soal selidik menggunakan Google Form. Okey, jadi Madam Nick akan pakai contoh yang telah Madam Nick kongsikan pada video sebelum ini, di mana Madam Nick sediakan satu contoh kajian, satu contoh kajian, dan Madam Nick namakan kajian ini sebagai kajian pengalaman pelajar di sepanjang tempoh PKP, PKPB dan PKPP. Contoh sahaja ya. Jadi caranya untuk kita menghasilkan Google Form sebegini adalah langkah pertama adalah untuk login kepada Google Drive seperti biasa. Kemudian di sebelah kiri kita akan klik ikon new di sini. Kemudian kita akan memilih more. Dan Google Form ya, menjadi kebiasaan lah kita akan diberi dua pilihan, blank form dan from a template. Jadi Madam ni akan mula daripada blank form. Klik. Jadi ini adalah contoh ya paparan yang dapat kita perolehi apabila kita klik Google Form, blank form. Jadi untuk memasukkan tajuk dan soalan, Madam ni akan copy sahaja ya. Jadi Madam ni akan copy dahulu tajuk kepada form tersebut. Dan Madam ni akan masukkan di sinilah tajuk form, untitled form. Paste. Apabila kita masukkan tajuk ya, secara automatik apabila kita menekan kepada nama fail yang berada di sini di atas ya, nama fail ini akan digantikan seperti tajuk form tersebut. Dan jika kita ingin mengubah ya, katakanlah nama fail ini terlalu panjang untuk dijadikan nama fail dan kita ingin ubah, jangan risau, sebarang perubahan yang kita lakukan kepada nama fail tidak akan memberi kesan kepada tajuk form tersebut. Contohnya Madam ni letakkannya sebagai version 1. Alright. Dan kita boleh masukkan form description. Form description adalah penerangan lah kepada kajian ataupun soal selidik tersebut. Bagi memberi sedikit penerangan kepada responden. So description ini boleh pelbagai bergantung kepada penyedia. Dan seterusnya, the name and photo ini akan dimasukkan secara automatik ya oleh Google Form. Kemudian item yang seterusnya adalah nama penuh dan nombor pelajar. Secara default ya, selepas bahagian tajuk form ini dan penerangan, kita akan diberi untitled question. Jadi kita akan edit di sinilah. Jadi perhatikan ya, apabila Madam Nick tekan kepada untitled question, secara default, soalan dan jawapan, bentuk soalan dan jawapan adalah multiple choice. Tidak perlu kita membuat apa-apa perubahan lagi ya. Terus tulis nama penuh. Secara automatik Google Form ini akan mengesan ini adalah nama. Dan bentuk jawapan yang sesuai adalah short answer. Jadi short answer lah akan ditukar di sini. Dan sekiranya bahagian ini, soalan ini adalah soalan yang wajib dijawab, jadi kita akan tandakan required. Sekiranya tidak perlu, tidak perlulah kita menanda required. Apakah kesannya sekiranya kita menanda required? Kita aktifkan required. Kesannya adalah sekiranya responden tidak mengisi nama penuh, maka responden tidak boleh pergi kepada bahagian yang seterusnya, ataupun responden tidak boleh submit Google Form tersebut tanpa mengisi nama penuh terlebih dahulu. Dan di pilihan ini kita akan mempunyai pilihan yang untuk mengisi penerangan kepada soalan tersebut, ataupun meletakkan response validation. Madam ni akan tunjukkan kegunaan response validation di soalan yang seterusnya. Cuma di sini mungkin kita boleh masukkan sedikit description. Sebagai contoh, gunakan huruf besar
sahaja. Okey, kita memberi arahan tambahan ya kepada responden untuk menggunakan huruf besar sahaja semasa mengisi nama penuh. Okey, untuk kita tambah soalan yang baru, okey, kita boleh menggunakan menu yang terdapat di sebelah kanan ya. Okey, menu yang di sebelah kanan ini kita mempunyai pilihan yang pertama iaitu add question ataupun import question. Okey, jadi sekiranya kita ingin menyediakan soalan yang baru ya, jadi kita akan add question. Okey. Okey, dan soalan yang seterusnya seperti yang telah kita lihat tadi, soalan yang seterusnya adalah nombor pelajar. Okey, jadi kita akan tuliskan nombor pelajar dan sekali lagi ya, secara automatik, okey, pilihan jawapan yang di sini akan ditukar kepada short answer. Okey, akan ditukar kepada short answer. Okey, dan secara automatik juga response validation akan diaktifkan di sini. Okey, sekiranya kita tidak ingin menggunakan response validation, kita boleh untick sahaja. Okey, tetapi untuk memastikan pelajar benar-benar memasukkan nombor pelajar, jadi bolehlah kita memilih untuk meletakkan response validation. Okey, number. Okey, okey, dan ada pelbagai pilihan number, dan untuk nombor pelajar yang paling sesuai adalah is number lah. Okey, as it is lah, as dimasukkan. Okey, apakah custom error text? Okey, custom error text di sini, okey, contoh ya. Okey, contohnya di sini. Apabila Madam Nick mengisi selain daripada nombor, apa yang berlaku? Okey, akan ada satu teks yang dikeluarkan ya secara default oleh Google Form, must be a number. Sekiranya kita ingin masukkan lain-lain, okey, boleh kita letakkan di sini. Nombor sahaja. Okey, kita boleh preview ya, untuk memastikan apa yang telah kita sediakan ini seperti mana yang kita mahu. Okay, preview. Alright. Okay, katakanlah Madam Nick masukkan A. Okay, keluar error text yang baru iaitu nombor sahaja. Okay, berbanding yang telah disediakan secara default ya by Google, must be a number dalam bahasa Inggeris. So kita boleh letakkanlah dalam bahasa Melayu nombor sahaja. Okay, alright. So boleh tutup dahulu. Leave. Okey. Alright, so kita teruskan. Jika soalan ini adalah required, okey, mesti diisi oleh responden, jadi kita akan letakkan required. Okey, jadi di sini, okey, kita telah menggunakan response validation. Okey, tidak perlu description. Sekiranya perlu, boleh masukkan. Okey, seperti mana nama penuh. Okey. Okey. Jadi Madam ni akan isi secara random dahulu. So next. Okey. Jadi di dalam form yang telah Madam Nick sediakan, okey, terdapat button next. Okey, untuk mewujudkan button next ini, apa yang perlu kita lakukan adalah untuk meletakkan, okey, ataupun menambah section. Add section. Okey. So add section. Jadi section ini Madam Nick akan namakan bahagian 1. Okey. Dan di bahagian 1, sekiranya kita lihat pada soalan yang telah Madam Nick sediakan, okey, para pelajar perlu menceritakan pengalaman. Okey, jadi Madam Nick akan salin di sini ya. Copy. Okey, add question. Okey, kita akan add question untuk meletakkan soalan tersebut. Alright. Okey, ceritakan. Soalannya adalah untuk ceritakan. Okey, dan sekali lagi Google Form secara automatik akan mengesan ini adalah satu cerita. Okey, mestilah dijawab dalam bentuk paragraf. Okey. Alright. Jadi kita boleh letak description. Okey, contohnya di sini descriptionnya adalah sekurang-kurangnya 300 patah perkataan. Okey, jadi kita boleh masukkan di sini. Sekurang-kurangnya 300 patah perkataan. Okey, perlu tak response validation? Okey, sekiranya kita memang ingin, okey, responden menulis sekurang-kurangnya 300 patah perkataan, so kita boleh letakkan, kita boleh pilih di sini length, okey, dan kita dapat lain-lain pilihannya, okay, regular expression contohnya, so length minimum character count 300. Okey, sekiranya kurang, jadi mungkin boleh kita salin kembali ya arahan yang telah kita berikan di atas ini. Paste. Okey. Okey, kemudian kita akan pergi kepada bahagian yang seterusnya, next. Okey. Jadi apabila kita ingin pergi kepada bahagian yang seterusnya, okey, apa yang perlu kita buat?
di dalam Google Form, okey, kita perlu tambah section. So add section. Okey, so ini bahagian 2. Okey, jadi untuk bahagian 2, okey, sekali lagi ya, kita akan tambah soalan. Okey. Okey. Setakat ini, okey, Madam Nick telah tunjukkan contoh soalan bagi short answer, okey, dan juga paragraf. Jadi Madam Nick akan tunjukkan okey bentuk soalan dan jawapan yang seterusnya, iaitu multiple choice, checkbox dan drop down. Okey, kita mula daripada multiple choice. Okey, seperti ini. Okey. Okey, jadi kita akan masukkan soalan. Alright. So multiple choice. Pilihan yang pertama, bolehlah isi ya satu, tapi Madam Nick nak cepat, so Madam Nick akan copy dan paste sahaja. Sekiranya tuan-puan telah menyediakan di dalam dokumen yang lain, jadi boleh copy paste di sini sahaja. So Madam Nick akan paste as plain text. Okay. So secara automatik Madam Nick telah mempunyai 3 pilihan, optimistic, neutral dan pessimistic. Sekiranya Google Form telah tersalah paste, kita boleh sahaja remove. Okay, jangan risau. Kita boleh remove, kita boleh add image dan sebagainya lah. Okey, jadi apakah beza multiple choice dan checkbox yang akan kita gunakan seterusnya? Okey, bagi multiple choice, kita hanya boleh memilih salah satu sahaja. Okey, boleh memilih salah satu sahaja. Okey, apakah pilihan lain yang kita ada ya untuk multiple choice? Okey, seperti biasalah kita mempunyai pilihan untuk duplicate soalan ini, untuk delete, okey, required, okey, dan memasukkan description. Okey, bagi soalan multiple choice, okey, drop down, okey, kita boleh pilih ya untuk go to section based on answer. Okey, go to section based on answer. Okey, katakanlah bagi responden, okey, yang bersifat optimistik, mungkin kita mempunyai set soalan yang lain untuk mereka, jadi kita boleh sediakan add section. Okey, katakanlah kita sediakan section optimistik. Okey, dan kita arahkan kita akan arahkan Google Form, okey, untuk membawa responden. Sekiranya responden memilih optimistik, okey, jadi kita boleh arahkan Google Form untuk membawa mereka kepada bahagian optimistik. Okey, okey, so boleh dibuat ya, go to section based on answer. Katakanlah mereka adalah orang yang neutral, jadi kita mempunyai set soalan yang berbeza bagi orang yang bersifat neutral, jadi kita boleh letakkan go to section based on answer, okey, section neutral, okey, dan section pessimistic. Okey, mungkin Madam Nick tunjukkanlah ya contoh ya. Okey, katakanlah Madam Nick akan mempunyai 3 bahagian berbeza. Okey, yang ini adalah optimistic. Okey, sekiranya mereka ini optimistik, jadi kita mempunyai set soalan yang lain. Okey, ini contoh saja ya. Sedikit berbeza ya daripada soalan kajian telah Madam Nick sediakan. Okey, sebab Madam Nick nak tunjukkan okey bagaimanakah caranya untuk kita set pergi kepada section yang seterusnya. Okey. Pessimistic. Neutral dahulu. Neutral. Okey, kemudian Madam Nick tambah lagi section seterusnya. Okey. Pessimistic. Alright. Okey. Okey, ini contoh ya. Okey, jadi kita boleh tetapkan di sini. Okey, pergi kepada more di sini ya. Okey, 3 titik bertindih. Kemudian kita pilih go to section based on answer. Okey, katakanlah responden memilih okey, anda merupakan seorang yang optimistik. Jadi kita akan pergi kepada section optimistic. Okey, neutral, go to section neutral. Okey, pessimistic, go to section pessimistic. Okey, okey, kemudian okey, kita mengarahkan mereka yang memilih optimistik untuk terus pergi kepada okey bahagian optimistik. Okey. Selepas mereka pergi kepada bahagian optimistik, okey, after section 4, section optimistik, ke mana okey mereka harus pergi. Jadi kita boleh tetapkan di sini. Okey, mungkin kita akan tambah section yang lain. Okey, iaitu bahagian, okey, tadi Madam Nick sudah berada di bahagian 2. Jadi mungkin kita boleh arahkan mereka terus pergi kepada bahagian 3. Okey, bahagian 3. Okey, jadi kita boleh tetapkan di sini ya. Continue to bahagian 3. Okey, continue to bahagian 3. Okey, continue to bahagian 3.
Okey, jom kita preview. Okey, untuk memudahkan preview, madam ni akan disable dahulu required di sini ya. Okey. Okey, jom kita preview dengan menekan button preview ataupun ikon preview di sini. Okey, jadi untuk bahagian yang pertama ya, ruangan untuk bahagian yang pertama yang mula-mula kita lihat ya adalah bahagian untuk mengisi nama penuh dan juga nombor pelajar, kemudian next. Okey, di bahagian 1 untuk ceritakan pengalaman. Okey, next. Okey, anda merupakan seorang yang, okey, katakanlah saya memilih optimistic. Next, saya akan terus pergi kepada bahagian optimistic. Setelah habis saya mengisi di bahagian optimistic, katakanlah saya telah sediakan beberapa soalan yang berkaitan. Okey, dan apabila saya menekan next, saya akan terus dibawa kepada bahagian 3. Okey, tanpa melalui bahagian neutral dan bahagian pessimistic. Okey, so back. Okey, sekiranya saya memilih neutral. Okey, apabila saya tekan next, okey, saya akan pergi kepada bahagian neutral dan setelah saya habis menjawab okey soalan-soalan untuk mereka yang bersifat neutral, okey, apabila saya klik next, saya akan dibawa ke bahagian 3. Okey. Okey, itu contohlah ya. Okey, itu contoh. Alright. Tapi di dalam soalan contoh yang Madam Nick sediakan, okey, Madam Nick tidak ada soalan yang berbeza ya untuk mereka yang bersifat optimistic, okey, neutral dan sebagainya. Okey, jadi Madam Nick akan delete kembali. Okey. So tidak perlu go to section based on answer. Okey. Okey, itu contoh ya. Jadi itulah contoh sekiranya okey apabila mereka menjawab, okey, dan untuk setiap sifat yang berbeza, okey, perlu menjawab set soalan yang berbeza. Okey, jadi itulah caranya untuk kita sediakan. Okey, dan perkara ini boleh dilakukan untuk bentuk-bentuk soalan yang lain juga. Okey. Alright. Jadi kita boleh juga memilih untuk shuffle option order. Okay, shuffle option order, sekiranya kita aktifkan pilihan ini bermaksud responden pertama akan mendapat pilihan jawapan yang pertama lain daripada responden yang kedua. Contohnya responden pertama, pilihan jawapan yang pertama adalah optimistic. Responden yang kedua mungkin mendapat neutral dan responden yang ketiga pilihan pertamanya adalah pessimistic. Okey, susunan itu telah diletakkan secara rawak. Okey, berbeza daripada satu responden kepada responden yang lain. Okey, jadi sekiranya perlu, bolehlah kita memilih shuffle option order. Sekiranya tidak perlu, tidak perlulah kita aktifkan. Okey, dan Madam ni ingin tambah lagi soalan. Okey, add question. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, apakah perasaan-perasaan? Ini bermaksud pelajar perlu menanda ataupun responden perlu menanda lebih daripada satu. Okey, sekiranya lebih daripada satu, okey, tidak sesuai untuk kita gunakan multiple choice. Okey, tidak sesuai untuk kita gunakan multiple choice. Jadi pilihan yang lebih sesuai adalah untuk kita gunakan, okey, untuk kita gunakan chat box. Okey, so klik chat box. Alright, so chat box kita boleh pilih lebih daripada satu. Okey, so Madam nak copy sahaja ya. Alright, so cukup. Okey. So chat box. Jadi dia boleh pilih lebih daripada satu. Okey. Alright. Okey, dan Madam Nick punya pilihan yang soalan yang seterusnya. Secara keseluruhan, apakah perasaan yang anda rasai? Okey, pilih satu sahaja. Okey, choose. So apabila dia tekan choose, okey, dia akan mendapat satu menu yang baru di sini. Gembira, sedih, marah, takut. Okey, so dia perlu pilih salah satu sahaja. Okey, salah satu sahaja. Okey, jadi caranya adalah okey, kita akan menukar bentuk soalan tersebut kepada drop down. Okey, Madam ni akan copy dulu soalan. Paste. Okey, ada description. Pilih satu sahaja. Okey, untuk menggambarkan keseluruhan perasaan yang dirasai.
Okey. Jawapan. Okey, jawapan sama seperti di atas. Pilihannya sama sahaja, jadi madam ni akan copy sahaja. Alright. Bagi soalan ini, okey, sekiranya kita ingin mendapatkan paparan sebegini. Okey, paparan sebegini, kita pilih drop down. Okey, kita pilih drop down. Kita tidak dapat melihat bentuk drop down tu di sini, tetapi setelah kita preview, okey, setelah kita preview, kita akan dapat melihat okey bentuk jawapan drop down tersebut di sini. Okey. Alright. Okay, so tutup dahulu. Okey. Okey. Okey, dan apabila kita klik kepada tiga titik bertindih ini, okey, kita akan mendapat pilihan yang lebih kurang samalah dengan multiple choice tadi, di mana kita boleh go to section based on answer, okey, shuffle option, order. Okey. Okey, bagi checkbox juga sama. Kita tengok checkbox. Okey. Okey, bagi checkbox kita mempunyai description seperti mana yang telah Madam Nick masukkan. Okey, response validation. Okey. Select at least. Okey, select at least. Okey, mesti at least one lah. Dia mesti tak jawab juga satu sekurang-kurangnya. Okey, select at least one. Okey. Alright. Okey, kemudian custom error text kalau kita nak masukkan, kita masukkanlah. Okey. Kemudian kita boleh shuffle option order. Alright. Okey. So response validation basically kita guna dia untuk mengawal bentuk-bentuk jawapan yang diberikan oleh responden. Okey. Okey, sekarang kita masuk bahagian ketiga. Next. Okey, bahagian 3. Okey, bahagian 3 responden perlu muat naik satu gambar. Okey, maksudnya responden perlu upload gambar mereka ataupun responden perlu upload apa-apa dokumen, okey, seperti yang kita perlukan. Okey. Okey, tapi untuk soalan ini responden perlu muat naik satu gambar. Okey. Jadi untuk muat naik satu gambar, untuk membolehkan responden upload gambar, okey, seperti biasa kita akan add question. Okey, madam ni akan masukkan soalan dahulu ya. Paste. Okey, muat naik satu gambar. Okey, so pilihan bentuk soalan dan jawapan yang sesuai adalah file upload. Okey, file upload. Namun apabila kita klik kepada file upload, kita perlu memberi kebenaran terlebih dahulu, okey, kepada Google Form. Okey, ini kerana okey, file yang diupload tersebut akan terus pergi kepada Google Drive. Okey, Google Drive kita sendirilah. Okey, jadi kita perlu memilih sama ada untuk continue ataupun cancel bagi soalan yang berbentuk upload. Okey, so let respondent upload files to Drive. Drive siapa? Drive kita. Okay, so files will be uploaded to the form owner's Google Drive. Respondent will be required to sign in to Google when file upload questions are added to a form. So make sure to only share this form with people you trust. Okay, so selalunya untuk skop yang lebih kecil kita akan sebarkan form ini kepada kumpulan yang kita kenali. Okay, tapi sekiranya kita ingin sebarkan kepada mereka yang lain, okey, terutamanya bagi tujuan soal selidik, kajian dan sebagainya. Okey, jadi kita perlu take the risk lah. Okey, because kita nak share drive kita, kita nak allow responden untuk hantar sesuatu kepada drive kita, kepada Google Drive kita. Okey, so kalau kita nak continue, kita klik continue. Okey, so apabila kita klik continue, apa yang berlaku di dalam Google Drive ialah satu folder akan ditambah. Okey, satu folder akan dicipta. Okey. Okey. Jadi pilihannya, apakah pilihan yang kita ada di sini? Okey. Okey, kita apabila kita memilih bentuk soalan untuk file upload, okey, kita boleh allow. Okey, kita boleh memilih untuk aktifkan allow only specific file types. Okey, so madam ni nak gambar. Jadi madam ni akan aktifkan button ini dan memilih image sahaja. Okey. Madam ni tak nak lain-lain. So image, so kita tetapkan pada image. Okey, disebabkan hanya satu gambar sahaja, arahan yang jelas satu gambar, jadi madam ni akan tetapkan maximum number of files 1.
kita mempunyai pilihan by default lah 1, 5 dan 10 sahaja. Dan maximum file size kita boleh tetapkan lah, bergantung kepada pilih size yang sesuai, bergantung kepada size Google Drive kita. Jadi Madam ni menggunakan G Suite, jadi Madam ni ada unlimited storage. So unlimited storage Madam ni boleh pergi sehingga, contohnya untuk satu responden mungkin Madam ni allow dia untuk hantar file bersaiz 1 gig. Sangat besar sebenarnya. Jadi Madam ni akan change setting di sini. This form can accept up to 1 GB of files. 1 GB. Kalau di atas Madam ni telah pilih 1 GB untuk satu file, maksudnya hanya seorang responden sahaja boleh menghantar. Sekiranya seorang responden ini menggunakan 1 gig sepenuhnya. Jadi hanya 1 gig sahaja. Seorang sahajalah yang boleh hantar. Jadi kita boleh ubah di sini ya. So change. Di dalam setting. So maximum size of all files uploaded. Kita nak benarkan ramai yang hantar, jadi kita boleh pilihlah contohnya sehingga 100 GB. This form will stop collecting responses once the total size of all file uploads reach the limit specified by this setting. Sekiranya telah mencapai 100 GB. Jadi form ini secara automatik akan berhenti menerima respon. Secara automatik. Save. Seterusnya. Next. Bahagian 4. Jadi Madam ni akan add section. Bahagian 4. Add question. Bahagian 4. Madam ni ingin mereka mengukur. Di sini mengukur sesuatu, dan di sini sesuatu itu adalah kemampuan mereka. Nilaikan. Ukur. So nilaikan. Paste. Untuk mendapat bentuk soalan sebegini, yang mana kita mempunyai skala untuk mereka pilih. Ini adalah pilihan linear scale. 1 to 5 ataupun sehingga 10. Or from 0 or from 1. So 1 lah. So number 1 nak label sebagai apa? So mungkin Madam ni akan labelkan dia sangat tidak mampu. Nilaikan tahap kemampuan. Di sini sangat mampu. Ini rupanya semasa kita menghasilkan ataupun kita menyediakan soalan tersebut. Tetapi sekiranya kita ingin melihat apakah bentuknya, apakah paparannya pada responden, kita boleh preview. Next. Next. Alright. Must select at least one option. Ada response validation di situ contohlah ya. Next. Ini file upload bahagian 4. Ini adalah linear scale. Sangat tidak mampu 1 2 3 4 5 kepada sangat mampu. Alright, kita ingin mereka mengukur. Mengukur sesuatu. Yang seterusnya, bentuk soalan yang seterusnya adalah pilih kemudahan yang dimiliki anda untuk terus belajar daripada rumah. Ada ataupun tiada. Ada ataupun tiada. Jadi Madam ni akan add question. Madam ni paste dahulu ya. Apakah bentuk jawapan, bentuk soalan dan jawapan yang sesuai? Itu adalah multiple choice grid. Sebagaimana multiple choice di atas, apabila kita memilih multiple choice grid, pada setiap satu soalan tersebut mereka hanya dibenarkan untuk memilih salah satu pilihan sahaja. Buku dan bahan rujukan, komputer dan peralatan komputer, internet, tempat yang kondusif.
buku dan bahan rujukan. Okey. Jadi, bagaimanakah kita ingin mewujudkan pilihan ada dan tiada? Itu di sini ya. Kolom 1 ada. Kolom 2 tiada. Nak tambah lagi? Kolom 3. Boleh? Tidak tahu. Tidak pasti. Okey, tidak pasti. Contoh. Okey, adakah kita memerlukan respon di setiap row? Jika perlu, kita boleh aktifkan di sini. Okey, apakah lagi response validation yang ada? Okey, limit to 1 response per column. Okey, shuffle row order. Okey, limit to 1 response per column. Okey, boleh. Alright, sekiranya tidak perlu, okey, tidak mengapa. Okey. Jadi, apakah rupanya? Boleh preview. Okey, dia tak bagi ya. Madam ni pergi kenapa? Must select at least one option. Sebab kita dah masukkan response validation tadi. Okey. Nampak? Ini adalah kolom. Kolom 1 ada, kolom 2 tiada dan kolom 3 tidak pasti. Okey, jadi dia akan tandakan lah. Okey. Next. Okey. Okey, soalan yang seterusnya berbentuk sebegini. Tandakan waktu atau waktu-waktu yang anda peruntukkan. Bermaksud, mereka boleh tanda lebih daripada satu. Okey. Paste. Okey. Di atas mereka hanya boleh memilih salah satu. Okey. So, kita nak pilih lebih daripada satu. Okey. Jadi, bentuk yang sesuai adalah checkbox grid. Okey, checkbox grid. Okey. Ini madam ni akan copy. Okey. Okey, kolom 1 madam ni letakkan pagi, kolom 2 tengah hari, kolom 3 malam. Okey, pagi, tengah hari dan malam. Alright. Okey. Okey, dan kita telah sampai kepada akhir soal selidik tersebut, okey, ataupun kajian tersebut. Okey, jadi kita akan mendapat satu button di sini submit. Okey, di sini kita tidak perlu berbuat apa-apalah. Okey, tinggalkan begitu sahaja. Okey. Okey, so selesai. Okey, so selesai. Boleh preview. Okey, contohnya di sini. Okey, ini bahagian 1. Bahagian 2 kita menggunakan multiple choice. Okey, checkbox dan drop down. Okey, next. Okey, kemudian ini adalah contoh file upload. Okey, next. Okey, ini adalah linear scale. Ini adalah multiple choice grid dan ini adalah checkbox grid. Okey, setelah tamat kita boleh klik button submit. Sekiranya kita ingin menambah sedikit penerangan, okey, untuk pemberitahuan, okey, kepada responden, mungkin mereka telah habis menjawab, so kita boleh letakkan title dan description. Okey, terima kasih dan sebagainya lah. Okey, ataupun setelah mereka menekan butang submit, okey, kita boleh tambah sahaja. Okey, kita boleh letakkan sahaja ucapan terima kasih tersebut pada setting. Okey. Alright. Okey. Jadi di sini bagi contoh soalan yang telah Madam Nick sediakan ya. Okey, warnanya berbeza. Okey, warna backgroundnya adalah kehijauan. Okey, bukannya warna purple sebegini. Okey, jadi untuk ubah ya, tidak ada masalah sekiranya kita ingin meletakkan gambar sekolah ataupun logo sekolah dan sebagainya sebagai background, so kita perlu create lah. Okey, ataupun kita boleh guna default sahaja. Okey, pergi kepada customize theme.
Okey, jadi Madam ni akan choose yang sedia ada lah. Kalau kata kita ada gambar kita sendiri yang ingin kita gunakan, kita boleh upload. Okey, alright. So Madam ni pilih ya. Just kids. Alright. Insert. Okey, secara automatik. Okey, theme color kat sini akan disesuaikan lah mengikut kepada image yang telah kita pilih di atas. Okey. Okey, theme color. Kemudian background color. Okey, font style playful contoh. Okey, that's it. Okey, dah siap. Okey, sudah siap. Okey, once kita dah puas hati, so make sure sebelum kita send kepada responden, kita boleh tengok pada setting di sini ya. Okey, adakah kita ingin collect email address mereka? Adakah mereka boleh mendapat salinan okey kepada Google Form ini? Okey, jawapan-jawapan yang telah mereka berikan, okey, respons yang telah mereka berikan. Okey, kita boleh pilih untuk collect email address, kemudian kita pilih untuk respond receipt. Okey, if responder request. Okey, jadi dia akan dapatlah salinan jawapan yang telah mereka berikan. Okey, adakah kita ingin limitkan kepada satu respons sahaja? Bermaksud satu responden ataupun satu Gmail account tu hanya boleh satu jawapan sahaja. Okey, satu set jawapan sahaja. So boleh pilih limit, dan sekiranya mereka ingin membuat apa-apa perubahan, okey, kita boleh allow mereka untuk edit after submit. Okey. Okey, kita boleh tetapkan lain-lain lah, dan ini maximum size of all files uploaded. Okey, kita boleh ubah. Okey, kemudian presentation mungkin kita boleh letakkan show progress bar. Okey, shuffle question order tak perlu sebab nanti dia akan shuffle sehingga nama dan sebagainya. Nanti nama pergi tempat lain dan sebagainya. Okey, kita tinggalkan. Okey, confirmation message. Okey, terima kasih. Okey, maklum balas anda telah direkodkan. Itu contohlah. Sorry lah ya. Okey, telah. Sorry kalau rasa ada yang tak kena ya dengan ayat Madam Nick ni, sebab Madam Nick bahasa Melayunya kadang off sedikit. Okey, quizzes. Ini sekiranya quiz. Okey, mungkin Madam Nick akan sediakan section yang lain khas untuk quiz. Okey, video yang lain. Okey. Okey, so once kita dah satisfied, berpuas hati, so kita boleh klik save. Okey. Apabila kita milih untuk collect email, automatically lah, okey, email address akan ditambah di sini. Okey. Alright. So boleh preview. Okay, so ini adalah hasilnya. Okay, mereka perlu mengisi email address, nama, nombor pelajar, next. Perlu masuk. So Madam ni akan masukkan. Okay, next. Okay, nampak ada progress bar ya di bawah ni. Page 1 of 5. So dia tahulah berapa banyak lagi yang perlu dijawab. Okay, ceritakan. So dia perlu cerita. Okay, what happen kalau dia cerita kurang? Okay, boleh tak kita next? Sekurang-kurangnya 300 patah perkataan. Okay, lebih baik Madam ni tak jawab langsung lah. Okay, next. Okay, seorang yang optimistik, gembira, tanda lah. Okay, choose. Gembira juga. Okey, kemudian muka surat yang keempat untuk upload gambar, dan yang terakhir. Okey. Okey. So pelajar responden boleh memilih untuk send me a copy of my response. Okey, submit. That's it. Okey, so itu sahajalah perkongsian Madam Nick ya untuk langkah demi langkah yang menghasilkan Google Form. Okey, sekiranya ada persoalan, okey, bolehlah bertanya melalui ruangan komen. Okey, sekian sahaja daripada Madam Nick. Okey, terima kasih.